27 tahun telah berlalu dan mereka masih menggunakan fasiliti yang telah uzur. Oleh itu, marilah kita bersama membantu memudahkan urusan mereka menunaikan ibadah. Kemudahan yang selesa ini bakal digunakan oleh beribu jemaah dan pahala mereka dikongsi bersama dengan saudara dan saudari sekalian sehingga ke hari akhirat, insya-Allah. Okey, kita terus nak buka peluang kepada para penonton untuk sama-sama kita berwakaf, berinfak kan, lagi-lagi untuk pembinaan masjid, surau dan sebagainya, rumah Allah kan. Saya bersama dengan Ustaz Muhammad Hassan Adli Yahya, ustaz favourite saya sebab yang selalu tersenyum. Nampak? Selaku jurucakap surau Al-Islah Seksyen 7 di Shah Alam. Ya, betul. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak topik kita ini menggali kebaikan melalui infak. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin dapat diterangkan macam mana kita tak menginfak tu adalah satu perkara yang menjurus kepada kebaikan kan. Dan macam mana kita nak terangkan kepada penonton, infak ni memang purpose dia lah. Hakikatnya untuk memberi manfaat lah kepada semua orang kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Ardi dan seterusnya kepada para penonton. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita semua Allah berkati kehidupan kita, memudahkan urusan insya-Allah ya. Amin rabbal alamin. Menggali kebaikan ya, melalui infak, itulah yang tajuk yang kita nak kupaskan pada hari ini para penonton sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Menggali kebaikan dengan infak ini sebenarnya dia akan memberi satu kepuasan pada diri kita. Kepuasan macam mana? Iaitu dia akan menambahkan hormon kebahagiaan. Itu apa orang infak dapat? Iaitu dia dapat hormon serotonin, iaitu hormon willpower, iaitu bila dia rasa satu bentuk kepuasan. Dia dapat juga hormon apa? Hormon dopamin. Hormon dopamin ni hormon dia satu anugerah, dia macam reward tau. Allah bagi kita rezeki, kita nak reward tu dengan kita memberi balik. So dekat situ dia menambahkan hormon rasa kesyukuran tu kan. Kemudian yang ketiga hormon apa? Hormon Allahumma salli Muhammad, endorfin, rasa ketenangan, calmness, ketenangan jiwa. Sebab apa tuan-tuan? Bila dia memberi, sebenarnya tiga-tiga hormon ni akan dapat pada orang yang suka memberi ini. Ini yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kita dah acap kali kita mendengar ayat ini. Allah kata kalau siapa yang bersyukur, kalau kamu bersyukur, Allah tambah lagi. Tambah tu macam mana tuan-tuan? Itulah antaranya tambah hormon cinta, hormon bahagia. So dia akan bertambah seronok hidupnya. Sebab tu para penonton sekalian, kita tengok orang yang selalu memberi, dia tak pernah miskin. Tak ada? Tak pernah. Saya tak pernah jumpa orang yang memberi ni hidup dia papa kedana. Pernah tak tuan-tuan pergi dekat jalanan, minta maaf cakap, mungkin ada pengemis, cuba tanya dengan dia, kenapa tuan jadi pengemis? Adakah dia akan jawab, oh sebab dulu saya rajin bersedekah, tu saya jadi pengemis. Saya tak pernah jumpa tuan-tuan. Kan? Tapi yang biasa kita lihat, kita sendiri saksikan, kenapa hidup dia senang? Kenapa hidup dia macam mudah je? Kerana dia memudahkan urusan orang lain. Cara memudahkan urusan orang lain dengan banyak memberi. Itu juga akan memudahkan urusan. Allah kata, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Kan? Jadi cara kita nak Allah mudahkan urusan kita dengan kita memudahkan urusan lain. Jangan dengan cara infak tu akan memudahkan urusan orang lain. Selain daripada itu, para penonton sekalian, ibu dan sekalian, dengan memberi ini juga sebenarnya dia akan memberi ilham kepada orang lain untuk selalu memberi lah. Kalau kita rajin minta, macam kita, kalau kita depan anak-anak kita lah tuan-tuan dan kita suka bersedekah kan, depan anak kita tunjuk kan. So anak-anak ni satu hari besar nanti saya yakin anak ni akan suka bersedekah juga. Kita bagi dia duit suruh dia masuk dalam tabung. Yes. Kan betul. Itu juga mak kita buat kan. Betul. Mak saya selalu begini, pergi duit masuk tabung. So dia menggalakkan kita untuk kita suka nak memberi. So dengan memberi ini dia akan memberi ilham kepada orang lain untuk selalu memberi. Masya-Allah ya. Itu perkara yang sangat hebat. Selain daripada itu para penonton sekalian, dengan kita memberi infak ini juga dia akan mengurangkan penderitaan. Kan? Mengurangkan penderitaan. Orang yang susah akan jadi senang, orang yang sakit insya-Allah kita bantu dia sihat. Kan? Orang yang ialah dalam kesulitan dia akan dipermudahkan. So banyak tak pahala dapat? Banyak pahala. Itulah sikit sebanyak ya tentang jawab soalan tu insya-Allah. So bila dalam konteks kita berinfak ni lebih-lebih lagi untuk rumah Allah, untuk surau dan sebagainya kan. Sejauh mana
Ialah dalam konteks surau Al-Islah ni kan, macam mana penonton yang kita nak galakkan infak untuk surau ni? Allahumma salli Muhammad. Dia para penonton, para dermawan sekalian, hari ini kita bicarakan tentang surau Al-Islah section 7 Shah Alam. Kan? Apa yang kita sebut tadi, mungkin tuan-tuan puan tengok daripada dalam program TV Al-Hijrah kan, banyak kata apa diwar-warkan untuk pembangunan masjid dan surau. Betul. Salah satunya yang kita perlukan ialah untuk pembangunan menaik taraf surau Al-Islah section 7 Shah Alam. Ya? Macam kita sebutkan tadi, infak ni tadi dia akan mengurangkan penderitaan. Antaranya mengurangkan kesusahan, penderitaan yang dialami oleh penduduk di section 7 Shah Alam. Kerana apa? Kerana kawasan penduduk yang semakin padat, kemudian suraunya, boleh kata suraunya tak berapa besar lah. Ya? Suraunya kecil, asalnya kecil, kemudian kita dah tambah extend, kita dah tambah, maka hari ini apa yang berlaku dalam usianya hampir 30 tahun ni, surau tu dia nampak uzur dah. Ya, ada bocor dia punya bumbung dia, kemudian dari segi keselesaan orang solat tu mungkin tak berapa nak selesa kan, sebab jumlah yang ramai. Hari Jumaat memang melimpah ya. Betul. Kemudian dalam di surau ini juga kita ada Mahat Tahfiz Al-Islah yang memang bawah surau tu sendiri. Kan? Yang mana anak-anak ini selepas waktu solat Isyak mereka hafal. So surau ini memang digunakan setiap waktu, bukan untuk solat aja, bukan untuk majlis agama saja, tetapi untuk pengajian Al-Quran. Jadi anak-anak ni menghafaz Quran dalam surau tu yang tak berapa selesa lah, sebab kan dia orang tak ada ruang yang khas untuk mereka. Kondusif. Tak kondusif tu tak berapa sangatlah. Oleh kerana tu pihak surau ni kita nak membuat satu menaik taraf surau ini yang mana ada ruang pengajian tahfiz untuk pelajar ni. Kita akan naik 2 tingkat. Ya, sekarang ni setingkat, di parking lot pun tak berapa nak ada kan, sebab di kawasan perumahan. Jadi insya-Allah kita akan buat parking lot itu dia ada basement parking. Oleh kerana itu kos dia agak besar jugalah ya. Kalau kos keseluruhan ya dalam 10 juta RM. Ya, dan kalau diikutkan pihak penguasa diberi kebenaran untuk memulakan projek ini kalau ada 5 juta, 50%. Betul. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, setakat ini yang saya semak ya, yang saya dapat update, jumlah kutipan yang sekarang ni terkumpul baru 1.08 juta. Boleh kata 1.1 juta. Jadi jumlah yang kita perlukan lagi 8.9 juta. At least kalau dapatlah hari penonton sekalian kita dapat 5 juta tu syukur sangat supaya kita boleh mulakan projek. Boleh launch. Mungkin orang kata tak ada nampak pun. Memanglah sebab kita tak ada lagi dana. Tak cukup lagi. Saya sangat mengharapkan supaya dengan infak tuan-tuan dan puan ni dapat dipercepatkan projek ni yang mana insya-Allah boleh memuatkan 2000 jemaah dalam satu masa. Kalau nak menginfak, mungkin orang tanya macam mana caranya, terus jangan tangguh-tangguh kerana syaitan akan sentiasa menghasut kita jangan beri. Kalau saya punya prinsip macam tu. Kalau nak bagi cepat-cepat aja. Jangan fikir banyak. Terus pergi ke akaun bank Islam 1203801004 8862 projek wakaf surau Al-Islah, atau nak mudah terus pergi ke website www.suraualislah section7.com. Terus boleh tekan butang kat situ dan boleh terus memberi. Kalau tak boleh bagi 1, bagi 10. Kalau tak boleh bagi 10, bagi 50. Itu cara barulah, betul ya. Jadi kita yakin dengan rezeki Allah, jangan takut, Allah akan bagi kita keluasan rezeki. Dan ingat pesanan Nabi katakan, tak pernah miskin orang yang memberi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala memudahkan urusan kita. Boleh hubungi di talian juga dekat kaca TV anda, boleh snap dan juga boleh screenshot di skrin. Insya-Allah, wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Alright, Ustaz Muhammad Hassan Adli Yahya, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Kita harapkan mesej sampai kepada penonton dan mereka pun sudi untuk berinfak, dan jangan takut miskin kerana berinfak. Itu jaminan sabda Nabi Muhammad. Betul. Lah. Okey, para penonton, kita berehat sekejap, kembali selepas ini. Jangan pergi mana-mana. 27 tahun telah berlalu dan mereka masih menggunakan fasiliti yang telah uzur. Oleh itu, marilah kita bersama membantu memudahkan urusan mereka menunaikan ibadah. Kemudahan yang selesa ini bakal digunakan oleh beribu jemaah dan pahala mereka dikongsi bersama dengan saudara dan saudari sekalian sehingga ke hari akhirat, insya-Allah.